Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah. Wa adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah. Wa kashafa bihi al-ghummata bi'idhnillah. Hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan sedikit daripada syarah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz rahimahullah dalam mensyarahkan kata-kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, yaitu kata beliau, wal iman huwa al-iqraru bil lisan wat tasdiq bil jinan wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun wal iman wahid wa ahluhu fi aslihi sawa' wat tafadulu bainahum bil khashyati wat tuqa wa mukhalafati al hawa wa mulazamati al aula. Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, iman itu adalah pengakuan dengan lisan dan lidah, pengakuan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati, dan seluruh sesuatu ajaran yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dipercayai berbentuk syarak atau keterangan. Iman itu asalnya satu dan ahlinya asalnya sama. Dan perbezaan antara mereka, iaitu di antara orang beriman, ialah dengan al-khasyah wa tuqa, dengan tingkatan ketakutan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbezaan antara mereka ialah mukhalafatul hawa, tingkatan dalam menyalahi hukum, menyalahi hawa nafsu, wa mulazamatul ula, dan sentiasa melakukan perkara yang wa mulazamatul aula, sentiasa berbeza dalam bab melakukan perkara yang aula atau yang kurang aula atau kurang afdal. Kita dah sebutkan bahawa dalam mensyarahkan kata-kata ini, kita sebutkan bahawa apa yang Syekh sebut di sini merupakan pandangan dan kata-kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan itu sabit daripada beliau tanpa ada syak. Dan kita dah sebutkan bahawa pandangan ini merupakan pandangan yang mengeluarkan amal daripada ta'riful iman yang dijelaskan kesilapannya oleh Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Syuraik, Imam Ahmad bin Zaid, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama hadis secara keseluruhannya, bahawa perbezaan pandangan ini, pandangan Al-Imam Abu Hanifah dengan ulama hadis secara keseluruhannya, ialah dalam bab adakah amalan itu termasuk dalam iman ataupun yang menyempurnakan iman. Al-hadis mengatakan bahawa amalan itu merupakan iman, sebahagian daripada iman. Iman itu rukunnya ada 3. Adalah apa yang diiktikadkan dalam hati, apa yang disebutkan dengan kata-kata, dan sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dan kita dah sebutkan ada 5 mazhab dalam masalah iman yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Abil Izz rahimahullah. Anda baca sekali imbas, kemudian kita sambung. Kaul yang pertama, kaul bahawa iman itu kaul ahli sunnah wal jamaah, dan kaul salaf secara keseluruhannya mengatakan bahawa iman itu ialah sesuatu yang kita yakini dan kita tasdikkan dengan hati, dan perkara itu kita ikrarkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan arkan. Maksudnya semua itu termasuk dalam iman. Kaul yang kedua, kaul yang disebahkan kepada
Imam Abu Hanifah rahimahullah dan disebutkan oleh Imam Tahawi di sini ialah al-iman ialah ikrar dengan lisan dan tasdikkan dengan hati, iaitu tidak menyebutkan amal dalam ta'rif iman. Kaul yang ketiga, iman adalah ikrar bil lisan, iman adalah ikrar dengan iman adalah apa yang ada dalam hati, dan ikrar dengan lisan itu merupakan rukun tambahan. Rukun tambahan artinya dia bukan sebahagian daripada iman, namun ia adalah syarat, rukun tambahan ataupun syarat untuk diketahui seseorang itu beriman. Jadi kaul ketiga itu iman memang dalam hati, tapi kalau dia tak ungkapkan, dia tak ucap kalimah la ilaha illallah, maka kita tak tahu dia beriman, maka kita telah hukumkan dia sebagai seorang yang beriman. Maka iman itu adalah asalnya dalam hati, manakala ungkapan dengan lisan merupakan rukun tambahan. Ini kaul Abu Mansur Al-Maturidi. Kaul yang keempat ialah al-iman ikrar dengan lisan sahaja, tanpa disyaratkan ikrar dengan hati. Kaul ini kaul yang jelas kefasidannya, iaitu mengeluarkan atau memasukkan orang munafik dalam ta'rif iman, yang hanya mengikrar dengan lisan tapi tak dengan hati. Dan kaul yang kelima ialah kaul yang paling teruk yang akan kita bincangkan pada hari ini, ialah kaul Jaham bin Safwan. Kaul yang keempat tadi kaul Al-Karamiyah. Kaul yang kelima ialah kaul Jahmiyah, yang mengatakan bahawa iman itu adalah makrifat Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Okey. Bagi golongan Jahmiyah, bagi mereka cukup kenal Allah adalah asas kepada iman, ataupun itu adalah iman. Yang dinamakan iman, seorang beriman bila dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal Allah cukup untuk dihukumkan dia sebagai beriman, walaupun dia tidak mengucapkan kalimah syahadah, walaupun dia tidak ikrar dengan lisan, cukup hatinya kenal Allah. Apa beza kaul Jahmiyah dengan kaul Al-Maturidiyah? Al-Maturidiyah mengatakan bahawa tasdik dengan hati mesti yakin, dan mereka jadikan amalan takrir dengan lisan itu syarat. Jahmiyah tak syaratkan apa-apa langsung. Jahmiyah kata cukup kenal Allah, bukan tasdik, cukup kenal Allah. Maksud kalau dekat dunia ni cukup seorang tu cari ilmu, kenal Allah, tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tahu tentang bahawa Allah yang ciptakan alam, tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki, sekadar tahu itu sahaja. Kerana mereka Jahmiyah tidak memasukkan tauhid uluhiyah, sudah pasti tentang amalan. Mereka tak masukkan, cukup tahu Allah yang ciptakan kita, Allah yang berikan rezeki, kenal Allah dengan hati, cukup dah orang jadi beriman. Bagi Jahmiyah, golongan Yahudi juga adalah orang beriman, orang golongan Nasrani, iblis dan semua. Sebab tu golongan Jahmiyah ini mereka mengasaskan satu kaedah yang dipegang oleh golongan Batiniyah sekarang, iaitu yang menjadikan bahawa semua kewujudan itu asalnya adalah satu, yang wujud yang mutlak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ada ni kat dunia ni semua sekali hanyalah hukum syariat yang untuk mengatur alam, tapi hakikatnya semua orang yang ada di alam ini beriman dengan Allah. Kata-kata Jaham bin Safwan, Jahmiyah tidak menafikan ada kekufuran, tapi dia kata mesti kenal Allah. Tapi kata-kata mereka menjadi jambatan kepada golongan Batiniyah. Malah mereka lah golongan Batiniyah, kalau ikutkan lebih mudah untuk dipaham, yang mengatakan bahawa iman itu cukup dengan makrifah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Syekh kata, kita baca apa yang kata Jaham Safwan dengan lebih detail. Kita ulang sekali imbas apa yang disebutkan minggu lepas dan kita sambung. Jaham bin Safwan dan Abu Hasan As-Salihi, salah seorang ketua golongan Abu Husain As-Salihi, salah seorang ketua golongan Qadariyah, berpendapat iman adalah makrifat dengan hati. Pendapat ini adalah lebih jelas tidak betul berbanding dengan pendapat sebelum ini. Ini kerana ia membawa maksud Fir'aun dan pengikutnya merupakan orang-orang beriman. Kerana Fir'aun juga kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka tahu dan mengakui kebenaran Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS, tetapi tidak beriman dengannya. Jadi Fir'aun dan kaumnya beriman kerana mereka tahu bahawa Musa adalah Rasulullah sebenar dalam hati mereka. Mereka tahu bahawa Allah yang ciptakan alam. Cukup untuk mereka tahu, sudah dikira sebagai beriman menurut pandangan Jahmiyah. Oleh itu Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Fir'aun,
Syekh kata buktinya apa? Ketika Musa bercakap dengan Fir'aun, ini dalam kisah surah Al-Isra. Musa berkata kepada Fir'aun setelah berlakunya perdebatan dengan Fir'aun, dan Fir'aun degil tidak menerima hak. Musa berkata, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Musa berkata, kamu tahu wahai Fir'aun, dalam hati kamu, kamu yakin sesungguhnya tidak ada Tuhan yang mendatangkan segala ayat-ayat mukjizat yang diturunkan kepadaku itu kecuali Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang memelihara, yang mencipta langit-langit dan bumi. Basair, sebagai suatu bukti yang menerangkan kebenaran. Allah tak turunkan segala mukjizat yang berlaku ini kecuali untuk membuktikan kebenaran. Kata-kata Musa menunjukkan bahawa Musa kata laqad alimta, kamu telah mengetahui. Kalau ikut pandangan Jahmiyah, cukup dengan al-ilmu, dengan ma'rifah, al-ilmu wal ma'rifah billah, tahu dan kenal Allah, cukup jadi beriman. Maka Fir'aun juga orang beriman, sebab Fir'aun juga kenal Allah Subhanahu wa ta'ala menurut pandangan Jahmiyah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kata wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Allah berkata tentang ahli Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Allah kata wajahadu biha, dan mereka mengingkarinya. Mereka mengingkari Nabi, kebenaran yang dibawa oleh Musa AS dan juga Harun. Wastaiqanatha anfusuhum, dan hati mereka yakin dengan apa yang dibawa oleh Musa dan Harun. Jadi mereka ingkar dengan mulut, dengan perbuatan, sedangkan hati mereka beriman dan percaya. Hati mereka tahu tentang Musa dan Allah dan Harun, kebenaran yang dibawa oleh Musa dan Harun. Zulman wa 'uluwa. Kenapa sebab mereka ingkar? Hati mereka tahu Nabi Musa betul, apa yang dibawa oleh Musa dan Harun betul, tapi kena ingkar zulman, kerana kezaliman. Kerana mereka memang melakukan kezaliman. Zulman wa 'uluwa, dan sombong. Bukan sebab mereka tak tahu. Mereka langgar lawan Musa sebab mereka melakukan kezaliman, iaitu melakukan maksiat dan lawan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan uluwa, dan inginkan mereka tinggi sebab mereka tak nak mengaku dengan Musa yang datang daripada Bani Israel, yang mereka jadikan sebagai hamba pada zaman tersebut. Musa AS lahir daripada kalangan Bani Israel, dan pada zaman tersebut Fir'aun telah menangkap Bani Israel dengan cara paksa. Mereka ni golongan yang merdeka, namun dipaksa untuk menjadi hamba. Bangsa Bani Israel secara keseluruhannya dipaksa menjadi hamba. Tatkala Musa AS dakwah pada mereka, mereka sombong, tidak ikut. Sebab apa? Mereka inginkan ketinggian di atas muka bumi ini. Mereka rasa mereka lebih tinggi. Sama ada uluwan sini menolak kebenaran, atau uluwan kerana tentang merasa tinggi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Yang penting Allah sebut kat sini, mereka sebenarnya yakin dengan hati mereka, walaupun zahirnya mereka tolak Musa AS. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, dan Allah kata lihatlah wahai Muhammad bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Betul kata Syekh, ahli kitab ni cerita tentang Fir'aun dan pengikutnya. Kalau ikut pada Jahmiyah, Fir'aun dan pengikutnya juga jadi orang beriman sebab mereka kenal Allah SWT dengan hati mereka. Yang kedua kata Syekh, ahli kitab, itu golongan Yahudi pada zaman Nabi SAW. Ahli kitab mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka, tetapi mereka tidak beriman dengan baginda SAW. Sebaliknya mereka kufur dan ingkar terhadapnya serta memusuhinya. Begitu juga bagi golongan ini, iaitu bagi Jahmiyah, Abu Talib adalah seorang beriman kerana beliau telah berkata, okey, ahli kitab mereka kenal Nabi. Siapa tahu bahawa ahli kitab ni lawan, tak mengaku Nabi sebagai Rasul. Tapi dari mana kita tahu bahawa ahli kitab kenal Nabi SAW? Macam mana kita boleh hukumkan hati ahli kitab? Soalan yang sedang kadang-kadang
dilontarkan. Orang Islam dalam mengatakan bahawa golongan Yahudi sebenarnya mereka kenal Nabi SAW dan akur dengan ajaran Nabi SAW. Mulut dan perbuatan mereka yang melawan Nabi SAW. Dari mana kita tahu isi hati ahli kitab? Kenapa kita kata ahli kitab tahu? Sebab Allah yang bongkarkan, Allah yang beritahu. Sebab itu persoalan berkaitan dengan hati perlu kepada dalil. Allah Subhanahu wa taala yang beritahu. Allah kata alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, itu merujuk pada golongan Yahudi, ya'rifunahu, mereka mengenali dia, iaitu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ahli kitab tahu dan kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut kaul Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan dan juga Abu Husain As-Salihi, bahawa ahli kitab juga orang beriman. Seperti mana kita sebut pada mula lepas. Sebab itulah mereka ini golongan-golongan batiniah, golongan-golongan tarikat sufi yang mengambil pandangan batiniah. Tak semua tarikat sufi yang mengambil pandangan batiniah. Mereka ini sangat rapat dengan Yahudi. Dalam seminar-seminar tertentu mereka boleh berbaik, kerana hakikatnya memang mereka beriman bahawa tak kira beragama apa sekalipun, keadaan beragama sekalipun, selagi kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang dikira seorang yang beriman. Waktu kita selalu jumpa mereka kata jangan kafir, ada yang mengatakan jangan kafirkan ahli kitab. Kafir tu lain, ahli kitab lain sebagainya. Puncanya kenapa? Sebab kita ahli kitab kenal Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, ketiga, menurut kaul ini juga Abu Talib juga adalah sebahagian daripada Abu Talib telah pun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kaul ini. Sebab Abu Talib berkata, beliau kata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Abu Talib berkata, sesungguhnya aku telah tahu bahawa agama Muhammad merupakan sebaik-baik agama yang ada. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin, sesungguhnya aku tahu bahawa agama Muhammad itu min khairi adyanil bariyati dina, sebaik-baik agama manusia yang wujud, agama yang ada di kalangan manusia. Laulal malamatu aw hizaratu masabbatin, kalaulah kerana aku tak takutkan malamah, celaan manusia, aw hizaru masabbatin, atau aku takut, kalaulah aku tak takut dituduh atau ditohmah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sepatutnya, lawajadtani samhan bidzalika mubina, kamu nescaya kalian akan dapati aku akan redha, aku akan suka, aku akan menerima kebenaran tersebut secara terang-terangan. Jadi kalaulah tak kerana takutkan kejian manusia, Abu Talib kata, aku pasti akan sokong pada Muhammad dengan secara terus terang. Jadi Abu Talib beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan segala ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membantu Nabi dalam urusan-urusan kehidupannya, urusan dakwahnya. Namun dia tidak mengikrarkan dengan lisan dan tidak melakukan ibadah pada Allah. Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu nas dengan jelas bahawa Abu Talib itu meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW ketika dia meninggal, Nabi kata, ya am kul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika biha indallah. Wahai bapa saudara tu, katakanlah kalimah la ilaha illallah, kalimah ini akan aku berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Namun Allah turunkan ayat Quran selepas Abu Talib meninggal. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak bagi hidayah pada siapa kamu kehendaki, Allah lah yang beri hidayah pada siapa dia kehendaki.
menunjukkan bahawa Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman. Walaupun Abu Talib mengaku bahawa dia yakin dan dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, maka makrifah dengan hati ataupun sekadar tasdik dengan hati tanpa diikuti dengan ikrar dengan lisan dan juga ketaatan selepasnya, ianya tidak menjadikan seseorang itu beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut kaul Jahmiyah, ianya juga, Abu Talib juga dikira beriman. Syekh bawakan dengan bawakan kelaziman daripada kaul mereka. Kalau kata pandangan kalian betul, pasti Fir'aun dan pengikutnya beriman kerana dia mereka juga kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa yang kamu dakwa itu betul, pasti ahli kitab golongan Yahudi juga kenal Allah, Yahudi dan Nasrani juga dikira beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu kata begitu, Abu Talib juga dikira beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh kata lagi, malah bagi Al-Jahmu, iaitu Jahm bin Safwan, iblis merupakan makhluk yang beriman sempurna kerana ia tidak jahil tentang Tuhannya. Iblis juga kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ia kenal dan tahu tentangnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Allah kata, telah berkata iblis telah berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'anzirni, tunggu aku atau berilah tempoh aku, lambatkan nyawaku. Iblis kata, jangan matikan aku, berikan aku tempoh ila yaumi yub'atsun, sehingga hari dibangkitkan, hari kiamat. Hidupkan aku ya Allah sampai hari kiamat. Sebab apa? Sebab dia kata, faqala rabbi bima aghwaytani. Dalam ayat yang lain kata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dia kata, demi keagunganmu, dia minta Allah hidupkan dia. Dia kata, demi keagunganmu. Dia kata, demi keagungan, fa bi'izzatika, dikenal Allah dengan sifat izzah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia panggil Allah, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, Rabbku. Kenal Allah dan disuruh Allah dengan nama Rabb, wahai Tuhanku, oleh kerana kamu telah menjadikan aku sesat. Dituduh Allah, sedangkan Allah sebut dia yang ingkar dan dia menisbahkan bahawa Allah yang jadikan dia sesat. Oleh kerana kamu sesatkan aku, maka biarkan aku hidup sampai hari kiamat untuk kugoda anak Adam, ku cuba sesatkan mereka dari belakang, dari depan dan dari segenap arah yang mampu dicapai oleh iblis. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa ayat-ayat berkaitan dengan ini menunjukkan bahawa iblis juga kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Jahm bin Safwan, kalaulah sekadar kenal Allah dengan hati cukup untuk menjadikan seorang beriman, pasti iblis juga termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman kerana dikenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Syekh lagi, bagi Al-Jahmu, kekufuran ialah jahil tentang Allah. Bagi pandangan golongan Jahmiyah, siapa yang kafir ialah orang yang jahil tentang Allah, bukan orang yang ingkar dalam kalau sakat ingkar dengan kata-kata ataupun tidak langsung melakukan ketaatan ataupun buat apa segala jenis kemaksiatan atau kekufuran macam mana sekalipun, selagi dia tak jahil tentang Allah, dia masih lagi orang yang beriman. Bagi dia, yang seorang yang kafir itu ialah orang yang jahil tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bagi golongan pengikut yang mengambil kaul ini, mereka sering mengutarakan satu kalimah yang sering kita dengar. Kalimah itu ada kebenarannya, tapi tidak kalimah yang mengandungi, yang ditujuankan dengan kebatilan. Dan mereka sebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Agama seseorang itu bermula dengan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilihat dari sisi benarnya, ya, sebelum seorang itu mengucap kalimah la ilaha illallah, Allah suruh kita kenal dulu, faham dulu erti kandungan maknanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata ketahuilah. Namun golongan Jahmiyah, mereka menjadikan makrifah itu adalah iman itu sendiri. Makrifah itu, iman itu sempurna sehingga makrifah. Dan bagi sebahagian golongan, mereka jadikan makrifah itu telah memulakan seorang itu jadi seorang beriman. Sedangkan dalam nas-nas menunjukkan bahawa seseorang itu hanya dikira beriman apabila dia beriman dengan hati, kemudian dia sebutkan dengan lisan dan takrirkan dengan
perbuatan dia. Sedangkan tidak ada seorang pun yang lebih jahil tentang Allah Subhanahu wa taala selain dia. Selain Jaham bin Safwan. Kata Syekh, Jaham kata kekufuran ialah jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada seorang pun yang lebih jahil tentang Allah selain dia. Jahamlah kalau kutuk kufur, kamulah yang jadi lebih awal jadi kafir sebab kamu tak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kalau begitulah pandangan kamu tak kenal tentang Allah, yang hanya meletakkan syarat kenal Allah, hanya syarat untuk beriman hanyalah kenal Allah, dan jahil melakukan kufuran, kamulah orang yang paling layak untuk menerima sifat tersebut sebab kamu tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana beliau menganggap Allah Subhanahu wa taala hanya wujud semata-mata tanpa mempunyai sifat. Sebab apa? Sebab Jaham bin Safwan dalam bab sifat dia kata Allah hanya wujud. Tapi wujud Allah tanpa sebarang sifat, tanpa sebarang nama. Dia menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan Jaham bin Safwan yang mengeluarkan pandangan dalam bab iman. Dia kata iman hanya kenal dengan hati, kenal Allah dalam hati. Tidak ada kejahilan yang lebih teruk daripada ini. Beliau menjadi kufur disebabkan persaksian yang diberikannya terhadap dirinya sendiri. Itu dalam, kalau ikut kaul dia, ikut dia punya pandangan, pandangan dia jadi kufur dengan pandangan dia sendiri sebab dia tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Selain mazhab-mazhab ini, ada mazhab-mazhab lain yang penulis tidak mahu membincangkannya kerana hendak menjadikan perbincangan ini ringkas dan pendek. Mazhab-mazhab ini dibincangkan oleh Abul Mu'in An-Nasafi dalam kitab Tafsiratul Adillah dan lainnya. Okey, jadi kitab An-Nasafi Tafsiratul Adillah memang bincangkan tentang bab takrif iman dengan panjang lebar. Namun kita ketahui bahawa An-Nasafi mentarjihkan dua qaul selain daripada qaul Ahlussunnah wal Jamaah, qaul Murji'atul Fuqaha juga dikatakan tidak berbeza dengan qaul Ahlussunnah, hanya perbezaan yang suri, dan itu juga yang dikatakan oleh Ibnu Abil Ais rahimahullah. Okey, seterusnya kata Syekh, kesimpulan daripada semua pendapat ini ialah iman diartikan sama ada ia diungkapkan oleh hati, lidah dan seluruh anggota sebagaimana yang dipegang oleh jumhur salaf dalam kalangan tiga imam dan orang lain sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Ini pandangan pertama. Kesimpulannya kata, kaul pertama, iman adalah segala yang diungkapkan oleh hati, segala yang diungkapkan oleh hati, lidah dan seluruh anggota sebagaimana yang dipegang oleh jumhur salaf. Kerana Imam Abu Hanifah juga sebahagian daripada ulama salaf, sebab dia kata jumhur salaf. Dan juga beliau sebut sebelum ni ijma' muhaddisin. Kalau dikira ulama hadis, ahlul hadis, ijma'. Namun dikira jumhur ulama secara umumnya mana tiga qaul ulama. Tiga qaul ulama madhab berbanding dengan Imam Abu Hanifah yang ada sedikit perbezaan pandangan dalam bab amalan. Sebagaimana yang dipegang oleh jumhur salaf dalam kalangan tiga imam dan orang lain sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Ini bukan pandangan pertama. Atau iman adalah pengakuan dengan hati dan lidah sahaja. Hati dan lidah, iaitu hati yakin dan ucap kalimah la ilaha illallah dalam bab kalimah syahadah. Dalam bab kalimah syahadah tanpa dengan anggota sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Tahawi daripada Abu Hanifah. Yani Imam Tahawi nukilkan daripada Abu Hanifah. Memang beliau tuliskan akidah Tahawiyah untuk menerangkan akidah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi bab ini memang jelas kesilapannya berlaku sejak takrif yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Atau iman, ini pandangan kedua, atau iman adalah dengan lisan sahaja sebagaimana yang telah disebutkan, ia adalah pendapat Al-Karramiyah, iaitu iman adalah dengan lisan sahaja. Jadi orang munafik juga orang yang beriman sisi mereka. Ini golongan Karramiyah. Dan keempat, iman hanya dengan hati sahaja, sama ada makrifat sebagaimana pendapat Jaham atau membenarkan, iaitu tasdik sebagaimana pendapat Abu Mansur Al-Maturidiyah. Beza Jaham bin Safwan dan Maturidiyah. Abu Mansur kata mesti diyakin dengan ilmu dia. Jaham kata cukup kenal, tahu sahaja, kenal Allah, tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala cukup. Abu Mansur kata tahu dan yakin dengan hati, tasdik dengan hati. Okay.
Dan Syekh bagi komen, Syekh kata kesalahan pendapat Jaham bin Safwan adalah jelas kerana beliau tolak begitu panjang pandangan Jaham bin Safwan. Manakala pandangan yang lain beliau juga akan tolak. Beliau akan tolak dan cuma beliau bagikan kelonggaran kat mana pandangan Abu Hanifah. Beliau kata perbezaannya adalah perbezaan dari segi istilah. Walaupun salah pandangan Abu Hanifah, tapi sebenarnya Abu Hanifah tak maksudkan mengeluarkan amalan daripada iman sebenarnya, kerana menjadikan ia sebagai syarat. Itu yang disebutkan oleh Syekh. Akan kita baca sebentar lagi. Betul kata Syekh, perselisihan pendapat yang berlaku antara Abu Hanifah dengan imam-imam yang lain dalam kalangan ahli sunnah adalah perselisihan luaran sahaja. Okay. Abu Hanifah kata iman itu adalah tasdik dengan hati dan ikrar dengan lisan. Beliau tak sebut amalan. Tapi imam-imam yang lain secara keseluruhannya sebut ikrar dengan hati, tasdik dengan hati, ikrar dengan lisan dan amal dengan anggota. Okay. Dan kata Syekh, perbezaan luaran sahaja. Kenapa? Ini kerana perselisihan adalah sekitar sama ada amalan anggota itu menjadi syarat iman di hati atau menjadi sebahagian daripada iman. Perselisihan adalah sekitar sama ada amalan anggota itu menjadi syarat iman di hati atau sebahagian daripada iman. Menurut qaul salaf, Ahlul Hadis mengatakan iman sebahagian daripada iman. Tetapi kata Abu Hanifah, iman itu amalan itu sebahagian daripada iman. Menurut Abu Hanifah, perbuatan itu adalah syarat kepada iman, bukan rukun. Apa beza syarat dengan rukun? Salat. Rukun salat apa dia? 13 rukun. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, bermula dengan niat sampai pada salam yang ke-13. 13 amalan dari dalam solat. Tak ada satu daripadanya tak jadi solat. Betul? Solat tu tak sempurna. Solat tak rukuk ke, solat tak sujud ke, maknanya dia sebahagian daripada solat. Wajib tak wajib? Wajib. Okay. Syarat, apa dia syarat sah solat? Syarat solat, solat di tempat yang bersih, mesti berwudu, mesti tutup aurat. Wudu, tutup aurat, solat tempat bersih daripada hadis kejadian besar. Dan juga syarat-syarat yang lain yang dibincangkan, dia bukan sebahagian pada solat, tetapi dia suatu kewajipan, wajib juga. Dia kata Syekh, Abu Hanifah tidak mengatakan amalan tak wajib, macam mana golongan Murji'ah yang tolak amalan, tak masukkan amalan, mereka kata amalan tak ada kaitan dengan iman. Abu Hanifah tetap mengatakan amalan itu mempengaruhi iman, dan iman takkan sah kecuali dengan amalan, tetapi dia bukan sebahagian daripada rukun dalam ta'rif iman. Ia adalah syarat atau kelaziman, syarat terhadap sahnya iman seseorang. Itu kata Syekh rahimahullah. Syekh kata perselisihan pendapat yang berlaku antara Abu Hanifah dengan imam-imam lain dalam kalangan ahli sunnah adalah perselisihan luaran sahaja. Ini kerana perselisihan perselisihan adalah sekitar sama ada amalan anggota itu menjadi syarat iman. Syarat artinya wajib tapi di luar ta'rif. Okay. Syarat iman di hati atau menjadi sebahagian daripada iman, iaitu dalam rukun ta'rif iman sendiri. Rukun iman ada 3 dalam ta'rif, iaitu mesti ada lisan, mesti ada hati, mesti ada anggota. Di samping mereka sepakat mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari iman. Maksudnya mereka sama Abu Hanifah ataupun mazhab salaf secara keseluruhannya bersepakat bahawa seseorang yang melakukan dosa besar tidak jadi kafir. Khawarij yang mengatakan siapa buat dosa besar terus kafir. Bila nampak ada orang berzina, dia terus kafir. Dia tak ada cerita hukum hudud sama sekali, memang kafir. Dia dah kafir terus. Siapa yang minum arak, dia kafir. Siapa saja buat mana-mana dosa besar, dia kafir. Ini golongan Khawarij. Kata Syekh, Abu Hanifah tak sama. Abu Hanifah bab iman sama. Mereka sepakat dengan Abu Hanifah sepakat dengan imam-imam yang lain dalam mengatakan bahawa orang-orang yang melakukan dosa besar tidak kafir. Tidak kafir. Sebaliknya orang itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu berada dalam masyiatullah.
Bila sebut kata, bila kita kata seorang yang buat dosa, orang yang mati dalam keadaan buat dosa besar, syurga ke neraka? Kalau orang tanya kepada kita, seseorang itu kita nampak dia berzina, kemudian dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar dan kita tak tahu dia taubat, meninggal berzina, minum arak, buat dosa besar, sedangkan dia seorang beriman, bila meninggal, tempatnya neraka ke syurga? Fi masyiatillah. Dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dalam bab dosa-dosa besar, kita tak boleh meyakini meletakkan orang tu dalam neraka. Sebab itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan Khawarij. Khawarij bila nampak orang buat dosa besar, buat dosa cukup dengan buat dosa besar sahaja, dia kata ke akhirat confirm neraka selama-lamanya. Sebab kat dunia dia kafir, ke akhirat dia neraka selama-lamanya. Begitu juga Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kat dunia tak boleh kata dia Islam ataupun kafir, dia berada antara manzilah baina manzilatain, tapi ke akhirat dia juga neraka selama-lamanya, iaitu dia kekal dalam neraka. Betul kata Syekh lagi, Syekh kata, di samping mereka sepakat mengatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar tidak keluar dari iman, itu tidak kafir. Sebaliknya orang itu berada dalam masyiatillah, berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mahu, dia akan mengazabnya, dan kalau dia mahu, dia akan mengampunkannya. Ini erti masyiatillah. Sebab tu kayak ada kisah macam mana seorang perempuan yang penzina dibagi minum anjing. Minum anjing dengan zina jauh beza. Bagi minum anjing satu amalan yang kecil berbanding kesalahannya besar. Tapi oleh kerana berada dalam masyiatillah, Allah redha dengan amalan kebaikan yang kecil tadi, Allah boleh ampunkan dosanya yang besar. Menunjukkan bahawa seorang yang melakukan dosa besar berada dalam masyiatillah, berada dengan dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, Allah janji tempat mereka tempat yang mulia. Kalau kita orang-orang beriman tempatnya kat mana? Orang tanya, kita tanya kita, orang-orang yang beriman tempatnya di mana? Syurga. Tanpa syak. Orang yang beriman dan beramal soleh, yang tidak melakukan dosa syirik, tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tempat mereka syurga. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka berada dalam masyiatillah. Kaedahnya begitu. Orang yang beriman, mereka tempatnya syurga. Orang dosa besar berada dalam masyiatillah. Ini kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam keadaan kita tidak menghukumkan pribadi, orang tu sembahyang ni confirm syurga, confirm neraka, tak. Pribadi dan bab pribadi itu kita tak tahu hubungan dia dengan Allah. Cuma kita mengharapkan dia, bila nampak dia meninggal dalam sujud, kita kata itu antara tanda-tanda husnul khatimah. Kita kita harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam syurga, dan keadaan itu memberi harapan pada kita. Kalau nampak ada orang yang mati dalam keadaan buat maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata dia berada dalam masyiatillah, kita tidak juga menjazamkan dia sebagai ahli neraka, tetapi dia telah melahirkan perasaan menakutkan kita, takut kedudukan sisi Allah, takut Allah azab dia kerana zahirnya dia meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak confirmkan. Khawarij confirmkan orang kat neraka. Murji'ah confirmkan orang kat syurga. Ahlussunnah berada dalam antara khauf dan raja. Jadi perselisihan ini hanyalah perselisihan lafzi, yang secara lafaz, kata Al-Imam Ibn Abis rahimahullah, yang tidak menimbulkan kesan rosak akidah. Ulama yang mengatakan kafir terhadap orang yang meninggalkan sembahyang telah menggabungkan dalil-dalil lain terhadap usul ini. Kalau ia dilakukan tanpa dalil-dalil lain, nescaya ia merangkumi semua dosa besar, kerana Nabi SAW telah menafikan iman daripada orang yang berzina, pencuri, minum arak dan perompak. Kata Syekh, Syekh mempertahankan dalam bab apa? Ya, kata amalan tak termasuk dalam amalan, okay, kerana antara pendapat yang antara hujah yang dilontarkan kepada pandangan Abu Hanifah rahimahullah, beliau kata, macam mana boleh kata amalan tak termasuk dengan iman, tak boleh kafirkan orang, sedangkan orang yang tak solat,
hukum hadnya adalah bunuh. Jadi kata Ibn Abil Is, had bunuh itu kerana dalil yang lain. Ada dalil yang mewajibkan had terhadap orang, dalil menetapkan had terhadap orang yang tidak solat. Sebab dia kerana dalil. Okay. Begitu juga dalam bab penafian iman, dalam bab lain, penzina, pencuri sebagainya, Nabi kata tidak beriman seseorang itu yang melakukan zina. Beriman itu maksudnya tidak menafikan iman secara keseluruhan, tetapi menafikan sifat tersebut. Mana sifat orang beriman sepatutnya tidak berzina, orang beriman sepatutnya tidak mencuri. Artinya penafian iman bukan bererti menafikan iman secara keseluruhan. Okey, kita balik pada qaul Ibn Abil Is di sini. Ibn Abil Is rahimahullah, beliau dalam keadaan menyatakan bahawa pandangan yang benar adalah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah yang memasukkan amalan dalam iman. Cuma beliau mencari bagaimanakah nak cari keuzuran kepada Imam Abu Hanifah yang mengeluarkan perbuatan dalam takrif iman dengan mengatakan bahawa Abu Hanifah tidak menolak amalan. Imam Abu Hanifah hanya mengeluarkan amalan daripada takrif iman, sedangkan beliau mewajibkan amalan sebagai syarat untuk seseorang itu beriman. Jadi, apa yang beliau sebutkan ini benar. Cuma pandangan beliau. Beliau kata perselisihan ini hanya perselisihan lafaz, ditolak oleh ramai ulama yang lain. Ulama kata bukan perbezaan lafaz, memang berbeza jauh. Sebab kisahnya Imam Abu Hanifah dah berdebat pun dengan imam-imam pada zamannya. Sebab tu diriwayatkan bahawa Abu Hanifah diminta bertaubat. Ada di kalangan ulama zaman meminta Abu Hanifah bertaubat dari pandangan beliau, tapi beliau masih mempertahankan pandangan beliau. Artinya bukanlah hanya sekadar lafzi, tapi memang khilaf itu wujud sejak daripada zaman beliau lagi. Beliau memang tidak memasukkan amalan anggota dalam tarif iman. Yang kedua, kesan daripada pandangan ini ada kesannya berkaitan dengan amalan-amalan, walaupun beliau tak maksudkan demikian, tak maksudkan bahawa bila orang amalan tak ada kaitan dengan iman langsung, atau bila nampak orang buat dosa besar atau buat perkara yang boleh jadi kufur, beliau tak maksudkan bahawa mereka tak kafir. Itu bukan pandangan Abu Hanifah. Cerita Abu Hanifah dah selesai. Tapi kita cerita tentang kesannya. Kesan daripada takrif iman itu hanya diterhadkan kepada tasdik dengan hati dan lisan. Kesannya ada golongan murjiah yang betul-betul tak nak beramal, yang tolak amalan. Mereka menggunakan hujah Imam Abu Hanifah sebagai benteng untuk mempertahankan pandangan mereka yang menolak amalan. Jadi ini bukan perbezaan lafzi. Bukan lafzi. Perbezaan itu melibatkan apa? Melibatkan kesan-kesan buruk. Sebab itu ulama dalam keadaan mengagungkan Imam Abu Hanifah, dalam keadaan mencari keuzuran untuk Abu Hanifah dan menerangkan bahawa beliau tidak, kesalahan beliau hanya mentakrifkan, namun tetap menerangkan bahawa perbezaan ini perbezaan yang hakiki yang memberi kesan buruk, sepatutnya tidak dikatakan boleh duduk. Dikatakan lebih baik, kata ulama, terangkan kesilapan dalam takrif Abu Hanifah dalam keadaan menyatakan bahawa beliau tidak menolak amalan dalam pandangan beliau, tapi pandangan itu salah. Walaupun kalau orang beriman cara seperti Abu Hanifah kata, memanglah tidak dikafirkan sebagainya atau tidak dikatakan dengan murjiah begitu saja, tapi dalam keadaan walau bagaimana sekalipun tetap diterangkan bahawa pandangan itu salah. Lebih baik berbanding dengan mengatakan bahawa khilaf antara dua pandangan ini hanya lafzi, hanya secara lafaz. Lebih baik kata pandangan Abu Hanifah tersilap sedikit dalam memberikan takrif. Berikan kesilapan. Sebab apa? Sebab takut orang kata boleh dua-dua. Bila boleh dua-dua, kesan buruk timbul, iaitu dengan orang yang bila ada orang yang melakukan perkara kufur dengan amalan perbuatannya, maka tidak dimasukkan, tidak dikata tak boleh kafirkan dia. Itu yang berlaku. Zaman sekarang ada orang pergi tawaf kat kubur. Orang pergi seru, panggil betul-betul, minta dengan kubur, pergi tawaf dengan kubur. Orang pergi, itu bukan kat sini wallahu alam lah, tapi di negara-negara Arab memang ada yang betul-betul sujud dengan manusia, buat semua sekali, sehingga bila ditanyakan dia kata ni khilaf je. Masalah khilaf apa? Khilaf perbuatan. Bila perbuatan fiqh dia kata.
Tak boleh. Itu perbezaan masalah akidah. Mana ada fiqh cerita tentang macam mana sujud dengan kubur sebagainya, macam mana nak sujud dengan guru ataupun tawaf kat kubur. Itu bukan masalah fiqh, itu dah berkaitan dengan masalah usul, berkaitan masalah akidah, berkaitan dengan masalah akidah. Sebab tu amalan itu sebahagian daripada iman. Walaupun kita dah terangkan tentang makna qaul Ahlussunnah wal Jamaah sebelum ini. Maksud amalan sebagai iman itu ialah dari segi jinsnya. Iaitu kalau orang masuk Islam, dia kalimah syahadah la ilaha illallah dan dia tidak menolak amal secara total. Dia buat amalan, kadang-kadang kalau dia tertinggal sembahyang atau malas sembahyang, kita masih tak kafirkan dia. Tapi kalau masuk Islam tak beramal langsung, sedangkan ada waktu dia beramal dan dia ada kemampuan sebagai tolak segala ajaran Islam, hanya ucap kalimah la ilaha illallah, dia belum lagi orang beriman hanya dengan ucapan dia, sebab dia mesti beramal. Beramal, menerima amalan. Sebab itu mesti beramal. Tapi kalau orang dah ucap kalimah la ilaha illallah, orang mukmin memang ucap kalimah la ilaha illallah, orang Islam, kemudian dia tak sembahyang, kafir tak kafir? Tak sembahyang, tak puasa. Kalau dia menolak hukum secara total, tak beramal langsung, tak nak sembahyang, tak nak puasa, tolak secara langsung, ia kafir. Tapi kerana sembahyang tak sembahyang, malaslah, saya ni tak tahu sembahyang, tak belajar lagi wudu, saya ni begini, walaupun lahir Islam tapi saya lahir di tempat bukan orang Islam, saya baru nak belajar, belum lagi kafir. Sebab apa? Dia tidak menolak amalan dan dia sebenarnya beramal, dia tolak menolak amal secara keseluruhannya. Maksudnya Ahlussunnah mengatakan bahawa amalan yang dimasukkan sini adalah jinsul amal, bukan afradul amal, bukan amalan satu persatu. Satu persatu mungkin ada waktu orang Islam yang meninggalkan kewajipan tertentu. Dalam satu persatu persoalan itu ada hari orang tu sembahyang, ada hari tak sembahyang sebagainya. Orang begini dia telah melakukan satu dosa yang besar yang menyebabkan dikhawatirkan amalan dia membawa kepada kekufuran, itu dengan meninggalkan amalan secara keseluruhan atau meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. Okey. Tidak ada perselisihan dia, maksud 111. Tidak ada perselisihan dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu manusia membuat pengakuan dengan kata-kata dan pembuktian dengan perbuatan. Maksud dengan kata-kata ialah membenarkan dengan hati dan menuturkan dengan lidah. Kata Syekh, tidak ada perselisihan di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu manusia membuat pengakuan dengan kata-kata dan pembuktian dengan perbuatan. Walaupun ta'rif Abu Hanifah Ibn Abil sedang mempertahankan Abu Hanifah dalam bab apa? Bab dia mengatakan perbezaan hanya lafzi. Babu dah kata Ahlussunnah wal Jamaah sepakat semua sekali, sama ada Abu Hanifah sendiri ataupun imam yang lain, sepakat bahawa yang dituntut pada manusia ini adalah selain daripada i'tiqad dengan lisan adalah pengakuan dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan. Semua ini tidak ada perselisihan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud dengan kata-kata ialah membenarkan dengan hati dan menuturkan dengan lidah. Maksud ikrar dengan lisan adalah hatinya dah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan menuturkan dengan lidah, diikuti dengan takrir. Inilah dia yang dimaksudkan apabila ulama menyebut iman adalah perkataan dan perbuatan. Kata Syekh, sebahagian daripada ulama takrifkan iman tanpa menyebutkan tasdik dengan hati. Kita akan jumpa ada sebahagian ulama takrifkan iman adalah iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Tak sebut pun kalimah tasdik dengan hati. Sebahagian daripada ulama. Kata Syekh, kalau ada begitu artinya mereka memang maksudkan tasdik dengan hati. Sebab tak ada seorang pun yang tolak iman dengan hati ni. Dengan hati ni semua orang Islam percaya. Cuma kenapa kadang-kadang hanya disebutkan dengan lisan dan juga dengan arkan? Selain Karamiyah tadilah. Karamiyah tadi dia sesat dan dia memang betul-betul mengatakan bahawa iman hanya dengan lisan secara
secara jelas. Tapi ulama Ahlussunnah secara umumnya, sebahagian pada ulama sudah mengatakan bahawa iman itu adalah ikrar dengan lisan dan perbuatan. Maksud Syekh, kata-kata itu didasari dengan dasar bahawa beriman dengan hati, kemudian ikrar dengan lisan dan perbuatan. Sebab apa? Sebab sebahagian pada ulama takrifkan sesuatu untuk menerangkan kesesatan pihak tertentu. Oleh kerana ada setengah pihak yang mengeluarkan lisan, ikrar dengan lisan daripada iman, atau mengeluarkan perbuatan daripada iman, maka ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mentakrifkan sesuatu, takrif iman dengan lisan dengan perbuatan. Bukan bererti ada yang menolak. Ada yang menolak iman itu, mengatakan bahawa tidak disyaratkan iman itu dengan hati. Semua Ahlussunnah mengatakan bahawa wajib beriman dengan hati, termasuklah sebahagian daripada takrif yang tidak memasukkan kalimah hati ataupun tasdik dengan hati dalam takrif mereka. Akan tetapi perkataan dan perbuatan yang dituntut daripada hamba ini merupakan kandungan iman, atau iman adalah salah satu daripada kedua-duanya, iaitu hanya kata-kata sahaja, sedangkan perbuatan tidak dirangkumi oleh iman. Dan sekiranya iman digunakan pada kedua-duanya, maka ia adalah secara majazi. Ini menjadi bahasan perselisihan ulama. Okey, berkaitan iman majazi ini pandangan Imam Hanifah yang ana tangguhkan, sebab tangguhkan untuk minggu depan, dan anda buka pada soalan untuk masa 5 minit insya-Allah. Minggu depan 2 minggu lagi. Okey, anda tangguh untuk 2 minggu lagi. Kita dah diisytiharkan PKPB. Jadi ana akan mula terangkan sebab iman, perbezaan antara iman lafaz majazi tidak ana pernah terangkan. Sebab tu bila ngajar tadi, ana masa nak naik, ana perasan macam sebelum PKP ana syarahkan sampai sini rasanya. Sampai sini juga. Ya? Dah terangkan sini. Sebab tu ana bila ngajar masa macam ulang-ulang balik. Tapi catatan ana dalam ni tak ada. Mungkin ketika itu kita bawa kitab dan sebagainya. Ana rasa bab majazi tu sudah Syahir dicatat. Tak apalah. Saja Ustaz Syahir tak beritahu dia, so kita ulang balik. Dan betul dalam keadaan daripada tadi bila nak terangkan, anda rasa macam berulang. Nak terangkan panjang-panjang macam berulang. Rupanya kita dah 16.3 kan? Tu. Okey, jadi sampai sini. Jadi kita 2 minggu kita kuliah lepas pada PKP kat sini. Macam kita ulang balik. Taklah. Jadi kita sambung balik muka surat 111 insya-Allah. 111 bila kuliah kita mula semula, dan anda akan fahamkan semula maksud apa erti majazi, takrif iman, kalimah iman majazi pada perbuatan dalam pandangan sebagian pada ulama. Anda akan terangkan semula insya-Allah. Kat sini. Anda buka soalan secara umum insya-Allah. Mati dalam keadaan okey. Ya. Ya, kalau dia kafir, mati dengan kufur, tempatnya neraka. Kalau Islam, sebab asalnya Islam, kita tak boleh keluarkan dia daripada Islam kecuali dengan perkara yang jelas bahawa dia terkeluar dari Islam. Orang kafir asalnya kufur. Kita tak boleh masukkan ke Islam kecuali dengan sesuatu yang kita yakini di Islam. Seperti mengucap kalimah la ilaha illallah. Atau kita nampak dia hadir sembahyang di masjid. Benar hadir sembahyang masjid, zahirnya dia ni sembahyang dengan kita masjid. Dia meninggal, jangan pula duk cari. Dia ni Cina, tapi bila dia mengucap syahadah walaupun dia sembahyang kat masjid, tak payahlah. Dia sembahyang kat masjid dengan kita, dia dah melakukan perkara yang menunjukkan bahawa dia telah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali diketahui bahawa dia masuk datang sembahyang masjid ikut-ikut je. Bila diketahui dengan jelas, dia tak Islam lagi, dia cuma ikut-ikut nak tahu. Bila diketahui dengan jelas bahawa dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu taala, baru dihukumkan dia sebagai kafir. Tapi kalau keadaan pertama sekali kita tahu dia ucap kalimah la ilaha illallah, jelas dia telah memindahkan dia telah berpindah daripada kufur kepada mukmin, dari seorang kafir jadi seorang mukmin. Yang kedua, bila kita nampak jiran kita tak tahu bila masuk Islam, tiba-tiba nampak dia pun pergi masjid sembahyang dengan kita, solat rukuk, masih pergi sekali, tak perlu tanya pada dia bila you masuk Islam, nak syaratkan Islam, tak. Nak tanya bolehlah, nak tanya khabar, tapi kita dah hukumkan dia sebagai Islam dengan perbuatan dia menunjukkan bahawa dia telah pun masuk Islam. Jadi kalau berlaku kematian,
Kita tak payah nak cari, dari segi hukumnya tak payah nak cari bila dia ucap kalimah syahadah depan siapa Islam kan, dia tak perlu, sebab dia dah melakukan perbuatan yang menunjukkan bahawa dia telah pun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari segi undang-undang mungkin perlu. Dari segi hukum syaraknya, dia dah solat dengan kita, dia dah hidup, Syekh dah sebut sebelum ni, dia dah solat, hadir solat berjamaah, hidup bersama kita dan kehidupan sebarang beriman. Tak perlu kita cari bila persoalkan syahadahnya, kerana sudah pasti orang yang solat dan orang-orang yang beramal ibadat cara Islam, jadi mereka ialah orang Muslim. Yang penting kalau orang kafir, betul-betul kafir, selagi kita tak tahu dia beriman dengan Allah, kita kata kalau dia meninggal kufur, maknanya kita kata orang kafir tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Secara personal, kalau confirm kafir, ya. Sebab tu kita boleh hukumkan Abu Talib tempatnya di neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, hatta ibu dan bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kalau nak sebut contoh ni jadi apa? Jadi kontroversi. Selalu kita tak sebutkan sebab apa? Ada nas yang jelas bahawa mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Ya, maksudnya boleh mensyaratkan dengan kalimah insya-Allah. Beriman, tak boleh kata insya-Allah. Tidak, orang soleh kita kata kita harap dengan raja, kita raja maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang soleh secara formula, orang soleh tempat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan dosa besar dia berada dalam masyiatillah. Ni kaedah. Secara personal, maksudnya ini kaedah umum. Mana secara pribadi, orang yang meninggal dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dengan sujud, kita harapkan Allah muliakan dia dalam keadaan dia meninggal dalam sujud, kita harapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh kata pasti dia masuk syurga sebab dia urusan ghaib. Yang kedua juga, kalau nampak dia meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, contoh minum arak, meninggal dalam keadaan botol arak masih ada tangannya, kita apa? Kita kata kita tak confirm neraka, tapi kematian dalam keadaan tidak baik. Dan kita takut dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar harap dan takut. Kita dah confirm, dia ni confirm neraka ni, sebab tu tak boleh kita confirmkan apa-apa. Jadi perkataan insya-Allah yang dibincangkan, yang Ustaz tanya awal tadi, mukadimah tadi, insya-Allah yang maksudkan ialah ketika kita mentaklikkan iman dengan syarat. Kita kata ana mukmin insya-Allah. Aku seorang mukmin insya-Allah. Bukan bererti kita syak dengan keimanan kita, tapi kita tahu bahawa kita mukmin insya-Allah, artinya iman itu kita kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan semua, dengan qaul, dengan ikrar dengan hati, dengan lidah dan dengan perbuatan. Jadi perbuatan kita banyak lagi. Ada solat, ada puasa dan sebagainya. Itu juga ketaatan kita sehingga kita meninggal. Itu juga iman. Insya-Allah bukan bererti menafi atau mengisbatkan kita syak dalam hati. Mukmin jelas yakin insya-Allah kita akan berada di atas iman dengan melaksanakan perintah Allah SWT sehingga kita meninggal. Jika kita insya-Allah bukan mendatangkan syak, insya-Allah dengan menyebutkan tentang keadaan kita, kerana kita mukmin insya-Allah, kita beriman dengan Allah, tapi perbuatan kita dan hati kita seterusnya Allah SWT yang Maha mengetahui, betul insya-Allah. Berbeza daripada Imam Abu Hanifah, kerana beliau mengatakan bahawa kalau siapa kata insya-Allah, seolah-olah dia telah syak dengan iman dia sendiri, sedangkan iman itu perlu pada yakin, perlu yakin. Sebab tu sebenarnya kalau masalah begini, ya masalah begini, masalah yang sama masalah ni, ada yang kata lafzi, ada yang kata ada kesannya dalam mentaklikkan insya-Allah ataupun tidak. Akan dibincang Syekh akan bincangkan bab kerana cuma agak jauh sedikitlah kaitan dengan juga berkaitan dengan tajuk iman. Insya-Allah.
Syiah kira Muslim ke? Asal Syiah Muslim. Syiah asalnya Islam. Cuma Syiah ada sebahagian daripada akidah dia, akidah yang akidah itu sendiri akidah kufur. Bila ada akidah kufur wujud pada orang Islam, kita perlu lihat kepada kepada cukup syarat dan juga intifal mawani'. Mana adakah cukup syarat untuk kita hukumkan dia sebagai kafir? Adakah ada sesuatu yang menghalang kita daripada hukum negara kafir? Sebab tu kalau orang awam, dia Syiah sebab orang awam Syiah lahir dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya, dia Islam, tak syak. Tapi akidah dia yang kufur, yang i'tiqad berbagai akidah kufur yang wujud, termasuk kafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah wujud pada dia? Ada orang awam yang langsung tak fikir benda tu. Dia tahu dia lahir, dia sembahyang, dia puasa, dia buat semua sekali, dan berkemungkinan orang awam itu akidahnya, walaupun dia lahir dalam masyarakat Syiah, orang panggil Syiah, hakikatnya akidahnya akidah awam yang tak tahu apa langsung, tak terlibat langsung dalam pelbagai perselisihan. Dia hanya fokus kepada ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang begini tak boleh kita katakan dia kafir walaupun dia dalam masyarakat Syiah. Adapun orang awam yang beriktikad dengan apa yang ada sebahagian iktikad yang buruk, iktikad kufur, contoh kafirkan sahabat, namun dia dalam keadaan dia taklid dengan gurunya, dia belajar taklid dengan masyarakat dia. Ini lebih berat daripada yang pertama, tapi kita juga tidak kufurkan dia kerana dia menyangkakan bahawa syubhat yang ada pada dia itu adalah suatu perkara kebenaran. Yang ulama kafirkan siapa? Ulama mereka yang tahu. Ulama mereka pun ada yang jahil. Ulama yang tahu, ulama Syiah yang tahu kebenaran, tetapi mereka tetap mengajarkan, tetap beriktikad dan mengajarkan kekufuran itu kepada umat, sedangkan mereka tahu kebenaran. Mereka ini yang dikafirkan oleh ramai di kalangan tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pun sebahagian daripada ulama sangat berhati-hati tidak mengkafirkan. Tapi wallahu alam, kalau kita nak cerita tentang akidah Syiah kufur, ya, akidahnya banyak mengandungi akidah kufur. Yang kalaulah tak kerana kita berjaga-jaga dalam memberikan hukum, kita boleh katakan dia kafir sebab amalan akidah yang kufur. Kita tak boleh semena-mena yang mudah-mudah kafirkan, walaupun Syiah perlu adanya iqamatul hujjah, perlu adanya dakwah dan sebagainya. Sebab tu walaupun mereka orang Syiah, kita perlu berdakwah pada mereka. Perlu juga menerangkan bahawa akidah yang kamu faham ni akidah kufur. Sebab itu bukan artinya kita bila tak mengkafirkan artinya kita tidak menerangkan kebenaran. Tapi berbeza. Bid'ah mereka bid'ah mukaffirah, bid'ah yang boleh membawa kepada kekufuran. Bid'ah yang kafir dan membawa kepada kekufuran pada pelakunya. Dia bukan bid'ah yang kecil, simple, bukan simple lah, mana bid'ah yang tidak sampai kepada tahap kufur. Ya, semua amalan kufur begitu. Ya. Kita bukan kita secara awamnya kita tidak menghukumkan pada mereka kekufuran selagi kita tidak jelas kedudukan mereka. Sebab tiap-tiap orang tu walaupun kita nampak dia melakukan suatu perkara yang kita anggap zahirnya kufur, tapi bila kita jumpa ni balik, nampak dia solat, dia puasa dan dia buat suatu perkara yang lain, menyebabkan perbuatan dia perbuatan kafir. Kalau diikuti dengan niat, dia jadi kufur. Tapi masalah persoalan hati dia, kita tidak tahu, menyebabkan kita kena lebih berhati-hati. Kita perlu dakwah, perlu sampaikan iqamatul hujjah. Kalau kita dah terangkan pada dia, dia kata, aku tak kisahlah. Dia memang jelas, dia betul-betul ni jelas segala mawani', baru kita boleh kafirkan. Itu pun takfir hanya dilakukan oleh siapa? Oleh pemerintah, pihak berwajib. Sebab takfir ni melibatkan hak di mana dia dikuburkan. Kita secara personal, kita dalam hati kita boleh kata dia ni dah satu kafir, tapi sekadar amalan kita, dia mati, kita tak solatkan dia. Dia mati, kita tak bacakan, kita tidak uruskan dia, mualah. Tapi untuk cerita kenapa di perkara ini sangat penting, bagi
menentukan kat mana dia dikuburkan, disembahyangkan atau tidak, dikafankan cara Islam atau tidak, pengurusan jenazah dia, betul harta dia diwariskan ke tidak kepada keluarga dia, kerana orang Islam tak waris harta orang kafir. Bab takfir ni tak mudah. Jadi melibatkan perkara lain. Sebab tu takfir yang sebenar hanya dilakukan oleh pemerintah. Bila pemerintah tetapkan dia ni kafir, maka harta dia tidak diwarisi oleh anak-anaknya. Mayat jenazahnya tidak diuruskan cara Islam, dikuburkan bukan tempat orang Islam dan sebagainya. Tapi secara personal, kalau orang secara ini, orang personal, dia buat perkara yang kufur, secara personal, kita secara personal, kita boleh tinggalkan dia, tidak solat pada dia secara personal. Itu dalam bab, kalau ni, sebab tu dalam bab, bukan artinya kita tangguhkan, artinya kita terus kata dia Islam, tidak. Kalau secara personal, kalau dia buat perkara yang zahir dan kita tahu dia memang betul-betul ni, secara personal kita boleh bermuamalah dengan cara. Contohnya bila meninggal, Allah meninggal tokoh anti hadis ni, secara personal, secara personalnya kita boleh tidak mendoakan dia, kita sebagainya. Tapi secara hukuman dia kat mana, harta dia macam mana sebagainya, pemerintah dah benarkan dia dikuburkan di bawah Islam sebagainya, itu hak pemerintah. Jadi harta-harta diwarisi oleh anak-anaknya dia, itu dari segi hukum. Silakan. Ya saya. Ya. Sama je maknanya. Sama aja, kafir kita beriman. Tapi kita kata akidah Syiah, akidah kufur. Ajaran Syiah, ajaran mengandungi ajaran yang kufur, ajaran syirik yang terkeluar dari Islam. Tetapi personal Syiah, orang Syiah perlu lihat kepada keadaan mereka. Ada yang dikafirkan kerana diketahui bahawa mereka tahu dan dakwah kepada kekufuran. Ada di kalangan orang awam, ada di kalangan orang yang memang langsung tidak pedulikan perselisihan, mereka hanya inginkan perdamaian dan juga solat. Saya kenal, anak kenal secara personal di Madinah Munawwarah sebagai orang Syiah, Syiah Madinah lah, yang hadir sembahyang, tengok Syiah sembahyang Madinah, sembahyang lain yang kita nampak. Tapi dia ni sembahyang sekali semua sekali. Tanya kawan sahabat, Ustaz Syiah. Terkejut saya, Syiah mana macam ni? Dia kata, aku tak tahu. Aku bergaduh, mak ayah aku bergaduh sementara sekarang aku mazhab Syiah. Tapi aku sangat hormat dengan dia. Boleh dengar majlis syekh semua sekali, tapi dia masih mengaku dirinya sebagai Syiah. Tapi ikut dengan amalan dia, dia datang sembahyang, duduk dengan syekh sebagainya, wujud orang-orang macam ni. Jadi mereka ni, kita katakan mereka ketika orang awam, mereka tak tahu pun mengaku sebagai Syiah tu melazimkan dia mengaku perkara yang lain sebagainya. Hakikatnya dia dah pun beramal dengan amalan sunnah. Sama juga sebahagian daripada orang yang lahir dengan keluarga Syiah dan masyarakat kita sekalipun, pergi sekolah dengan kita, pergi semua sekali, dia buat amal macam kita, tak apa-apa. Sebab ayah dia walaupun Syiah tapi tak amalkan pun. Ayah dia pun jenis tak pedulikan sangat. Itu wujud. Dan memang wujud di kalangan kawan dia, kata kawan dia Syiah. Tapi sebenarnya kalau tengok mak ayah dia pun jenis ikut-ikut je. Sebab atuk dia Syiah, dia pun kata dia Syiah, mengaku, tapi sebagai amalan tidak. Jadi orang-orang begini kita kata mereka orang awam. Mereka orang awam yang perlu kita fahamkan dengan sunnah dan dakwah mereka. Tak boleh kita kata Syiah semua kafir macam tu. Tidak boleh. Sana dia masa. Satu je, selagi dia belum kafir, hukum asalnya boleh. Tapi perlu berhati-hati kerana kita tidak mengetahui keadaannya. Sebab Syiah ni melibatkan apa? Melibatkan taqiyah, melibatkan banyak benda lagi. Sebab tu kita tak boleh nak bermudah-mudah. Boleh kita tak kafir, bukan bermudah-mudah. Ajaran dia kufur, ajaran dia juga ada taqiyah, ajaran dia ada banyak benda yang perlu kita berhati-hati. Sebab tu dalam bab sembelihan, sebagian ulama yang mengharamkan sembelihan Syiah tapi membenarkan kita makan sembelihan kaum Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara, sembelihan mereka dibenarkan oleh nas dan jelas walaupun keadaan mereka. Syiah pula mereka orang Islam. Cuma amalan mereka yang syirik tadi, tak tahu yang sembelih tu dia sembelih atas nama Allah, atas nama Ali, atas amalan secara personal, secara khusus bab sembelihan ni atas nama siapa dan bagaimana tidak diketahui. Sebab dalam amalan etikad mereka ada etikad kufur. Sebab tu ulama sebahagian pada ulama mengharamkan makanan yang disembelih oleh Syiah, sedangkan mereka menghalalkan makanan yang disembelih oleh Yahudi dan Nasrani. Bukan sebab perasaan, tapi sebab sembelihan Yahudi dan Nasara ada nas. Sembelihan Syiah dia sebagai orang Islam sah, tapi oleh kerana kekufuran, akidah kufur yang ada pada mereka, kadang-kadang kita tidak tahu macam mana sebenarnya cara mereka sembelih. Tak tahu kedudukan mereka Islam lagi ke ataupun kafir, siapa mereka sebagainya. Maka lebih baik ditinggalkan sembelihan mereka.
Sebab tu ada ulama sebut begitu. Bukan sebab kerana ada orang main sentimen. Dia kata apa? Yahudi Nasrani confirm kafir, dia kata boleh makan. Yang ni Syiah yang bukan kafir. Itu hujah gunakan sentimen. Ada ulama bila kata tak boleh makan sunat Syiah bukan sebab dia orang Islam dikafirkan, tak, sebab berhati-hati. Kita tidak tahu macam mana akidah mereka sebenar. Sebab tu persoalan Syiah ni lebih kepada kita mampu kita berdakwah. Kalau kita dari segi perundangan, dari segi masalah umum, mesti disekat, mesti dibenteras dan sebagainya, sebab dia membawa kepada kekufuran dan dia perantaraan antara banyak agama, antara Yahudi, agama kufur dan juga Islam. Sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.